Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi dalam program kita belajar membaca Al-Quran langsung daripada ayat-ayat Quran tersebut. Dan kali ini kita akan membaca iaitu surah yang ke-117 dan 118. Di depan ini ada 117 dan belakangnya ada 118. Ayat yang ke-117 dan ayat yang ke-118 dalam juzuk yang pertama, surah yang kedua, surah Al-Baqarah dalam siri yang ke-65. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita, saya suka berpesan iaitu mereka yang dah view, yang belum subscribe, tolong subscribe. Yang telah subscribe dan yang baru subscribe pun tolong share dengan kawan-kawan yang lain. Supaya lebih ramai lagi yang mengikuti pembelajaran ini. Dengan itu saya yang mengajar, sahabat-sahabat dan teman-teman yang belajar dan yang mengajar orang datang sama-sama belajar iaitu mengikuti program kita ini. Mudah-mudahan sama ada dia ikut ataupun tidak, mudah-mudahan Allah mencucuri rahmat serta keberkatan ke atas kita semua dan kita mohon supaya diberikan kebijaksanaan di dalam belajar dan membaca ayat Al-Quran ini. InsyaAllah. Dan kita mulakan. Baik, kalimah yang pertama dalam ayat yang ke-117 ialah badi'u. Badi'u. Di ini panjang dua harakah sebab sebelum ya baris bawah. Jadi huruf ya adalah huruf mat, maka kita baca dengan mat asli dua harakah. Badi'u. Baik. U di sini bertemu dengan alif lam samsiah. Apakah huruf samsiahnya? Huruf sin, iaitu huruf hamas dan safir, sifat huruf sin ini. Maka kita masukkan dia, idghamkan huruf iaitu ain u ini, suku kata u ini dengan huruf sin sa. Tapi kita matikan huruf sin, bukan kita nak masukkan iaitu sin yang pertama itu. Dalam tasydid sin itu maknanya ada dua, satu mati, satu baris atas. Jadi kita membacanya us, badi us. Kalimah yang pertama bunyinya badi'us sebab kita nak sambung dengan kalimah kedua. Kalimah kedua iaitu bermula dengan sim di atas sa, bermula dengan alif lam tadi samsiah. Kemudian sim, suku kata sim bunyinya sa, kemudian mim bunyinya ma, kemudian wa. Baik, ma dengan wa tu panjang. Sama panjangnya dua harakah. Iaitu kerana dia adalah mad asli. Sebab mim ada alif, sebab waw pun ada alif. Kedua-duanya baris di atas sebelum huruf alif. Kemudian kita jumpa ta bawah. Dengan suku kata ti. Jadi bunyinya badi'us samawati. Kemudian kita sambung dengan wal ardi. Oleh kerana di sini ada sab lam ya, sad lam ya. Jadi kita boleh wakaf kat situ sebagai orang yang belajar. Tapi dia aula dia sambung. Iaitu wasal. Jadi kita wakaf kat situ. Bunyinya kalimah yang berikutnya, kalimah yang ketiga, wal. Pasal apa bunyi wal? Sedangkan suku kata waw ini bunyinya wa. Sebab dia bertemu dengan alif lam qamariyah. Huruf qamariyah huruf apa? Huruf hamzah. Dan kita kena baca dengan izhar. Wal. Iaitu izhar qamari. Kemudian kita baca hamzah tu bertemu dengan ra yang mati bunyinya al, tebal bunyinya, ra tebal, al daripada pangkal halkum. Kemudian kita bawa lidah kita, oleh kerana kita wakaf di sini, kita akan bawa lidah kita ke mahraj dad, iaitu wal al, jadi bunyinya kalau al dia bergetar je ra tu, tapi tidak, dia terus pergi kepada mahraj dad bila kita wakafkan dia. Wal ar lain bunyinya. Jadi kita baca 3 kalimah dulu. Oleh kerana kita boleh wakaf. Badi'us samawati wal ar. Jadi kalau kita baca dengan lancar, badi'us samawati wal ar. Kemudian kita sambung kalimah berikutnya bermula dengan wa idza. Perhatikan di sana kalimah waw bunyinya wa, kalimah hamzah bunyinya i,
Kalimah zal bunyinya za. Ingat kalimah zal ni tak sama dengan zai. Zai itu dia safir. Zai bunyinya safir. Tapi zal ini dia bunyi belakang hujung lidah bertentangan dengan gigi kacip keluarnya. Wa idza, saya baca panjang za tu sana kerana zal itu bertemu dengan huruf alif, iaitu suku kata za bertemu dengan alif baca dengan dua harakah, iaitu mad asli. Kemudian kita jumpa kalimah qada. Saya baca panjang dot itu kalau suku kata dot itu bunyinya da, ya. Suku kata qaf bunyinya qa, qada sepanjang 4 atau 5 harakah. Kenapa saya baca panjang? Kerana ada tanda gelombang. Kenapa ada tanda gelombang? Sebab dia kena baca panjang. Sebab dia bertemu dengan huruf hamzah. Iaitu huruf mad bertemu dengan huruf hamzah. Jadi kita baca dia dengan mad jaiz munfasil. Jadi panjangnya 4 atau 5 harakah. Kemudian kita jumpa kalimah yang berikutnya, amran. Baik. Amran di sana. Baik. Suku kata hamzah bunyi a, tetapi dia gabungkan dengan mim yang mati. Jadi bunyinya am. Daripada pangkal halqum terus kepada makhraj bibir tutup am, tutup bibir kerana huruf mim adalah huruf bibir, iaitu makhraj bibir yang tertutup. Am, kemudian bertemu dengan ra baris 2, tetapi tanwin ini bertemu dengan huruf fa. Huruf fa adalah huruf apa? Hurufnya adalah huruf ifa. Dia juga adalah huruf hamas. Sifatnya hamas, berangin. Jadi amran fa'in. Baik. Berikutnya ialah ni tadi kita baca rang ifa hakiki. Antara antara izhar antara izhar dengan idgham. Jadi bacanya amran fa innama. Baik. Innama fa, mahraj fa bunyinya fa, mahraj hamzah bunyinya i, tapi dia bertemu ditasydidkan dengan huruf nun, maka kita baca dia dengan wajib bergunah, iaitu dengungkan nun dia. Fa innama. Baik. Tadi saya tunjuk panjang saya baca. Saya nak tunjukkan bagaimana nak gunakan dia sampai dia pergi kepada pangkal ruang hidung kita. Iaitu pada makhraj khashum. Jadi itu adalah sebab dia jadi gunnah. Maknanya dia pergi kepada makhraj khashum, iaitu rongga hidung kita, pangkal rongga hidung kita. Bunyinya fa innama, ma dua harakah. Pasal apa dua harakah? Sebelum ada baris atas ma itu. Baik. Kemudian kita pergi kepada kalimah berikutnya, yakulu. Yakulu. Nampak beza dia? Ya satu, suku kata ya bunyinya ya, suku kata qaf ini bunyinya ku, tetapi qaf ini bertemu dengan waw. Jadi kita baca dia sebelum waw baris depan, baca dengan mad asli panjang, dua harakah. Yakulu, lu satu harakah saja. Yakulu. Kemudian lahu, kalimah berikutnya. Lahu, pasal apa hu tu panjang? Selepas ha ada huruf waw kecil di sana. Kerana ha itu baris depan, dia pergi kepada waw. Kalau misalnya kata baris bawah, dia pergi kepada ya. Gitu. Baik. Sini waw kecil kita baca dengan mad silah kasirah, iaitu dua harakah juga seperti mad asli. Lahu. Kemudian kun. Suku kata kaf bunyinya ku, tetapi dia bertemu dengan nun sukun. Nun sukun pula bertemu dengan huruf fa, iaitu huruf ifa. Kenapa kita cakap ifa? Serupa macam sini tadi. Tanwin bertemu dengan fa. Sini nun sukun bertemu dengan fa. Hukum nun sukun dengan tanwin apabila bertemu dengan fa, dia kena baca dengan ifa hakiki. Bunyinya kung fa. Ya kun. Fayakun. Jadi
Kenapa kita baca kun panjang? Iaitu dia boleh baca 2 atau 4 atau 6 harakah dengan hukum mad arid di sukun. Ya. Jadi kita baca daripada mula. Selepas wal ard. Ya. Wa iza qada amran fa innama. Kemudian yaqulu lahu kun fayakun. Itu kita baca setiap suku kata dengan perlahan-lahan. Baik, kita baca semua sekali. Selepas ini kita nak beralih kepada ayat yang 118 pula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Badi'us samawati wal ardh. Wa iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kemudian kita pergi kepada ayat yang ke-118. Saya turunkan dulu pam putih ini. Okey. Baik, kita sambung. Ayat yang ke-18 bermula dengan waqala. Waqala. Baik. Suku kata waw bunyinya wa. Suku kata qaf bunyinya qa. Waqa, tetapi qa ini bertemu dengan suku kata qa ini bertemu dengan alif. Jadi kita baca dengan mad asli. Waqa. Kenapa nak baca mad asli? Sebab sebelum huruf alif baris di atas. Saya ulang. Supaya sahabat-sahabat dan teman-teman jadi fasih di mulut menyebut tentang hukum mad asli ini. Ya, sebab kenapa dia jadi mad asli. Kemudian yang suku kata yang ketiganya ialah la. Suku kata lam, bunyinya la. Wa qala, tetapi lam di sini bertemu dengan apa dia? Perhatikan sini, alif lam. Iaitu alif lam apa? Kerana ada tasydid di sana menunjukkan dia alif lam samsiah. Sebab alif lam samsiah, sebab huruf lam itu sendiri adalah huruf samsiah. Jadi kita kena baca dengan idgham samsi, masukkan lam kepada lam. Wa qalal, baru kita sambung la, lam di sini yang kedua, lam kedua baris di atas. Bunyi dia suku kata ini lam bunyi la. Kemudian zal, suku katanya bunyi zi, masih ada baris bawah. Zi. Selepas dia jumpa ya pula, baca dengan 2 harakah. Zina. Zina. Jadi, sebab apa baca 2 harakah? Sebab dia mad asli. Sebelum ya baris bawah. Kemudian, suku kata nun sini bunyinya na. Jadi, kalau kita baca duanya, kerana dia bersambung. Dia bersambung, dua ni berkaitan. Wa qalal ladzina. Kemudian la. Baik. Ni la kita baca 2 harakah juga. Mad asli sebab selepas lam itu ada alif. Dan lam itu baris di atas. Selepas itu kita jumpa kalimah ya'lamuna. Baik. Ya. Kalimah ya bunyinya ya. Tetapi oleh kerana dia digabungkan dengan ain yang mati bunyinya ya. Ya daripada rongga mulut pergi kepada tengah halkum. Huruf ain. Ya. Kemudian la, suku kata lam jadi la, suku kata mim jadi mu, tetapi sini dibaca panjang tadi, mu. Jadi sebab dia bertemu dengan waw. Baris depan bertemu dengan waw, dia akan baca dengan mad asli 2 harakah. Kemudian suku kata nun bunyinya na. Jadi bunyinya ya lamuna. Kemudian kita jumpa kalimah berikutnya laula. Laula. Baik. Lau ni kenapa kita baca 1 harakah saja? Sebab sebelum waw baris di atas, kita baca waw bertindak sebagai huruf lin. Jadi kita baca lau 1 harakah saja. Kemudian baru kita baca la, laula, la 2 harakah sebab selepas suku kata lam la ini dia bertemu dengan alif. Sebelumnya baris di atas. Baik. Selepas tu kita jumpa kalimah yukallimuna. Yukallimuna. Baik.
Suku kata ya bunyinya apa? Yu. Suku kata kaf bunyinya apa? Ka. Tetapi dia ditasydidkan dengan huruf lam, bunyinya yukal. Kal bunyinya. Kemudian lam, suku kata lam bunyinya apa? Baris bawah, li. Yukal li. Kemudian mim, suku kata mim apa bunyinya? Di baris depan, mu. Kemudian nun, suku kata nun baris di atas, bunyinya apa? Na. Iaitu, tetapi na di sini, kalau dia saja kita baca mat asli. Tapi dia bertemu dengan nama Allah. Di dalam nama Allah itu, di sini dia ada alif lam syamsiah. Maka kita idgham syamsi kan huruf nun itu, na tadi suku kata na dengan la. Jadi oleh kerana dia sebelum nama Allah baris di atas na itu, maka kita baca dengan tebal lam itu. Bunyinya yukallimunallahu. Ha depan hu. Lam la lah. Jadi kita baca lam tu dengan tebal. Kemudian kita jumpa apa? Iaitu kalimah au. Itu waw ada tanda mati menunjukkan dia lin. Sebab sebelum waw ini baris di atas. Baca au, satu harakah saja. Kemudian kita jumpa kalimah ta'tina. Okey, baik. Kita perhatikan bunyinya macam tersentak tak ada. Sebab kalimah ta ini bunyinya ta tetapi dia digabungkan dengan hamzah yang mati. Jadi bunyinya tak daripada depan mulut kita dekat atas gusi gigi kacip kita, kemudian pergi kepada huruf hamzah iaitu pangkal halqum. Tak, kemudian ti, baca berapa panjang kita baca? 2 harakah. Sebab sebelum ya baris bawah. Jadi suku kata ta tu bunyinya ti, baca dengan panjang 2 harakah, iaitu dia mat asli. Kemudian kita jumpa suku kata nun, bunyinya na, tapi ada gelombang sana menunjukkan kita kena baca panjang. Lebih daripada 2 harakah. Berapa panjang? 4 atau 5 harakah. Kenapa kita baca 4 atau 5 harakah? Kerana dia huruf mat ini bertemu dengan hamzah dalam kalimah yang berikutnya. Jadi kita baca dia dengan hukum mat jaiz munfasil, iaitu 4 atau 5 harakah. Jadi bunyinya ta'tina 4. Baik. Kemudian kita jumpa kalimah ayatun. Baik. Di sini ada qaf lam ya. Jadi kita wakaf dekat sini. Saya ada tunjuk tanda merah sini, iaitu daripada mulanya kita baca sampai ke sini, kita ulas dulu tentang kalimah ayah. Baik. Kenapa saya baca kerana ini adalah mat badal. Sebab sebelum alif ada hamzah. Hamzah mendahului huruf alif, maka dia baca dengan hukum mat badal 2 harakah. Kemudian ya di sini kalimah ya, suku kata ya bunyinya ya, suku kata ta di sini bunyinya tun, tetapi oleh kerana dia ta marbutah, apabila kita wakafkan kita hanya menggunakan huruf ha, bunyinya ya. Dia tidak bunyi yat. Iaitu kita baca dengan wakaf dengan ha. Jadi ayah, ayah pangkal halqum ha ini. Melainkan kalau kita wasal, barulah kita guna hukum ifa hakiki, tanwin bertemu dengan huruf ifa. Jadi kita baca ayatun kaza kazalika. Itu kalau kita wasal. Tapi kita nak wakaf di sini kerana panjang ni. Baik, kita baca daripada mula. Putus nafas tak apa. Ini kita mengeja dia. Membunyikan setiap suku kata. Wa qala allazina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah au ta'tina ayah. Apa? Baik, kita baca dengan lancar. Boleh semula, ikut semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُونَ اللَّهُ
au ta'tina ayah. Okey, tu cara membacanya. Kalau kita ada nafas panjang, kita terus saja. Kita cuba dengan nafas panjang. Cuba masing-masing cuba tahan nafas cukup tidak untuk sampai ke sini. Wa qala allazina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Itu cara membacanya. Baik. Kita pergi kepada kalimah berikutnya daripada kazalika sampai sana. Sana ada tanda yang tu nanti kan saya terangkan kenapa kita kena wakaf kat sana. Baik. Kalimah kazalika, kazalika kaf suku katanya bunyi ka, kemudian zal bunyi suku katanya za. Tetapi dia bertemu dengan alif, baca dengan mat asli. Kaza lam suku katanya li dan suku kata kaf ka, kazalika. Kemudian qala. Baik. Qa suku kata qaf ini qa, tetapi dia bertemu dengan alif. Maka kita baca dengan mat asli. Pasal apa baca mat asli? Sebelum alif baris di atas. Iaitu dua harakah. Kemudian lam di sini suku kata lam bunyinya la, tetapi dia bertemu dengan alif lam samsiah juga. Maka kita idgham samsikan huruf lam ini dengan huruf lam samsiah itu. Maka bunyinya lal. Qalal. Kemudian lam suku kata lam pula baris di atas bunyinya la, suku kata lam la. Kemudian suku kata zal bunyinya zi, tetapi dia bertemu dengan ya sebelum ya baris bawah, maka baca dengan mat asli ladzina. Nun suku katanya na. Baik. Suku kata na baca dengan satu harakah saja. Kemudian kita bertemu dengan kalimah min. Baik. Di sini nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Huruf qaf ini huruf mana? Huruf pangkal lidah. Jadi kita baca dengan ifa. Dia huruf ifa. Sebab kita baca dengan ifa hakiki, di mana ia adalah antara idgham dengan antara izhar dengan idgham. Jadi bunyinya min qaba. Nibah. Perhatikan ni ada ba, ada titik ya. Min qaba. Baik. Pasal apa bunyi ba begitu? Bunyi ba, bunyi saya berhenti. Sebab sini huruf ba adalah huruf qalqalah. Apabila kita menyambung dengan lihim, maka qalqalah itu akan bunyi sugra, bunyi perlahan. Tidak seperti yang saya bunyikan sebab saya berhenti kat sini. Kalau kita wakaf kat sini, qaba, tu banyak kuat lantunannya. Jadi kita kena baca. Baik, sini tadi kita eja dulu. Sini dah tahu min kha, baik, qaba. Jadi sini bertemu dengan ba, qaf. Suku kata qaf bunyinya qa. Bertemu digabungkan dengan ba yang mati, maka dibaca dengan qalqalah sugra, bunyinya qaba. Kemudian lam suku katanya bunyi li. Suku kata ha bunyinya hi. Kemudian dia mati dengan mim. Baik. Qabalihim. Min qabalihim. Baik. Tetapi him di sini mimnya sukun. Bertemu pula dengan mim yang bertasydid. Maka sama huruf, sama makhraj dan sama sifat. Maka kita baca dia dengan hukum mim mati, iaitu idgham mislain sagir. Baik, bunyinya qabalihim mithla. Baik. Kenapa bunyi mithla? Iaitu kerana mim ni suku katanya mi, tetapi dia digabungkan dengan tha yang mati. Jadi bunyinya mith, bahawa suku kata mahraj tha itu iaitu belakang lidah bertentangan dengan gigi kacip atas. Bunyinya mith, itu kita julurkan lidah kita sedikit, iaitu supaya gigi kacip tu berada di belakang hujung lidah, di belakang hujung lidah. Jadi dia bunyinya mith, kemudian suku kata lam bunyinya la, mithla. Kemudian kita pergi kepada kalimah qaulihim. Qaulihim. Pasal apa bunyi qaul? Sebab waw mati, dan ada pula tanda mati di situ menunjukkan dia adalah huruf lin. Waw atau ya, kalau ada tanda mati menunjukkan dia huruf lin lah. Kalau dia huruf mat, dia tak akan berubah tanda mati. Contoh sini, ya'lamuna, sebab dia mat asli. Ini lin, bukan mat asli. Jadi beza, nampak? Sini ada tanda mati, sini pasal apa tak ada mati?
Sedangkan dia pun tak ada bunyi juga waw itu. Tetapi menunjukkan dia dibaca panjang mat asli. Sini tidak. Dia baca kau, kemudian suku kata lam, bunyinya li, suku kata ha, bunyinya hi, tapi dia mati dengan mim, baca dengan izhar syafawi. Perhatikan apa yang ada di sana. Atas mim ini ada mim kecil. Yang dia punya ekor tu menuju ke kiri. Baik. Apabila sahabat-sahabat dan teman-teman berjumpa dengan huruf mim ini, dulu kita dah belajar tentang tanda-tanda dalam Quran. Lam alif, kaf lam ya, sad lam ya, apa maksud dia. Baik. Jadi di sini menunjukkan dia dibaca dengan dia sebagai waqaf lazim. Kita mesti berhenti di situ. Diperintahkan kita membaca berhenti di situ. Baru dah berhenti, baru sambung dengan kalimah yang berikutnya. Maknanya dia adalah wakaf lazim yang memastikan kita berhenti di situ bunyi. Maknanya kita berhenti qaulihim. Terus qaulihim, mati tutup bibir. Baik. Kita baca daripada mana? Daripada kazalika. Satu-satu suku kata saya sebut. Kazalika qalal lazina min qablihim misla qaulihim. Okey, dapat? Okey, kita baca dengan lancar. Kadzalika qala allazina min qablihim misla qaulihim. Okey, itu cara bacanya. Ingat tanda ni, mim. Yang ekor dia pergi ke kiri tu. Baik, kita sambung, iaitu tashabahat, tashabahat bukan sa, ini shin. Tashabahat. Baik. Macam mana bunyinya? Suku kata ta bunyinya ta, suku kata shin bunyinya sya, tetapi dia bertemu dengan alif di sana. Maka kita baca shin itu, sya itu, suku kata sya itu dengan dua harakah panjang. Tashabah, suku kata ba bunyinya ba, suku kata ha bunyinya ha, tetapi dia digabung dengan ta yang mati di sana, yang sukun bunyinya hat. Hat bunyi hamas. Tashabahat. Baru kita pergi kepada qulubuhum. Di sini ada kaf lam ya. Maka saya tak nak baca panjang-panjang, kita wakaf dekat sini. Iaitu dia aulanya wakaf. Kalau sad lam ya, aulanya wasal. Jadi kita wakaf dekat situ. Baik, kita pergi tadi tasyabahat kita dah bincang. Suku kata qaf bunyinya khu, suku kata lam bunyinya lu, tetapi bertemu dengan waw, maka kita baca dia dengan mad asli sebab sebelum waw baris depan. Kemudian suku kata ba bunyinya bu, suku kata ha bunyinya hu, tetapi dia bertemu dengan mim yang sukun. Maka kita wakaf dekat situ, kita baca hum, tutup bibir. Jadi tashabahat qulubuhum, tashabahat qulubuhum. Jadi saya baca perlahan pun sama, baca yang laju sebab di dua kalimah aja. Kalau kita nak baca slow-slow, perlahan, tashabahat qulubuhum. Baik, kita baca dengan lancar. Tashabahat qulubuhum. Kemudian kita sambung dengan kalimah berikutnya qad. Suku kata qaf bunyinya apa? Qa. Pasal dia baris atas. Kemudian digabung dengan dal. Dal tu huruf apa? Huruf qalqalah. Maka oleh kerana kita menyambung dengan bayyana, maka kita baca dengan qalqalah sughra sebab dia mati. Qad, kemudian bayyana ba, suku kata ba bunyinya ba, tetapi dia tasdid dengan ya. Bunyinya macam lin, sebab di sini ya yang pertama itu bertindak sebagai lin sebab sebelumnya baris di atas. Baca dia macam ya bertindak sebagai lin. Bai, jangan panjang. Bai, yan. Baik. Kenapa baca yan tu berdengung? Kerana dia wajibul gunnah. Bukan wajibu, wajibul. Tertinggal lam sana. Okey, saya tulis wajibul gunnah, baca dengan dua harakah.
Bayyana, na pula bertemu dengan alif lam apa tu? Alif lam qamariyah. Iaitu kita kena baca, tak boleh baca na tapi kita kena baca nal. Bayyannal ayati. Baik. Di sini perhatikan hamzah berada di tengah-tengah lam alif, iaitu dia mendahului huruf alif. Maka kita baca dia dengan mad badal 2 harakah. Iaitu ya pula bertemu dengan dia punya suku kata bunyi ya, bertemu dengan alif juga baca dengan mad asli, iaitu yati. Baik. Suku kata ta bunyinya ti sebab di baris bawah. Baik. Jadi kita baca bayyannal ayati. Dan kita jumpa kalimah liqaumin. Perhatikan suku kata lam bunyinya li. Tetapi suku kata qaf bunyinya qa. Bertemu dengan waw. Tapi sebelum waw baris di atas kita baca waw sebagai lin. Liqau. Kemudian mim tanwin. Suku katanya bunyi min. Tetapi oleh kerana dia bertemu dengan ya, maka hukum idgham dia dibaca dengan idgham ma'al gunnah, iaitu masukkan huruf tanwin ini dengan ya. Jadi liqaumin yuqinun. Ya, suku katanya you bertemu dengan waw di sana. Sebelum waw pada depan baca dengan asli 2 harakah. You. Qaf suku katanya k. Jadi dia baca dengan istilah, iaitu terangkat pangkal lidah. Kemudian perhatikan no di sana, iaitu suku kata nun bunyinya nun bertemu dengan waw panjang juga, tetapi bertemu pula dengan nun, iaitu huruf yang terakhir dalam ayat yang ke-118. Dan kita kena sukunkan nun itu, jadi kita guna hukum mad arid disukun, baca 2, 4 atau 6 harakah. Jadi kita baca daripada sini. Perlahan dulu, kita sebut satu-satu suku kata. Qad bayyannal ayati liqaumin yuqinun. Kalau kita baca lancar, qad bayyannal ayati liqaumin yuqinun. Baik, itu bacaannya. Baik, kita baca daripada mula dan kita wakaf tempat-tempat yang telah ditandakan dengan anak panah merah. Yang terakhir sekali sinilah, walau tak ada anak panah, kita dah habis huruf ayat ke-118. Baik, sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala allazina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah aw ta'tina ayah. Kazalika qala allazina min qablihim misla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyannal ayati liqaumin yuqinun. Sadaqallahul azim. Jadi itu saja ayat 117 dan ayat 118 untuk pembelajaran kita pada hari ini. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Oh, panjang.